Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Betapa banyak yang engkau sudah belajar tetapi engkau tidak mengamalkannya. Gulunglah dahulu semangatmu untuk belajar itu dan sekarang bekerjalah dengan semangat mengamalkan ilmu itu dengan penuh ikhlas. Kalau tidak, bagaimana engkau hendak selamat? Engkau hanya tahu belajar sahaja. Sebab itu engkau merasa berani dengan amalanmu terhadap Allah Ta'ala, padahal engkau telah melontarkan jilbab perasaan malu dari pandanganmu dan kau biarkan Allah memandang apa yang buruk terhadap dirimu. Begitulah jadinya bila engkau selalu membuat sesuatu menurut hawa nafsumu, meninggalkan sesuatu menurut hawa nafsumu, dan bertindak sesuai dengan kehendak hawa nafsumu. Maka tiada syak lagi hawa nafsumu itu akan membinasakanmu. Malulah kepada Allah Ta'ala dalam segala tindak tandukmu dan laksanakanlah hukum hakamnya. Jika engkau mengamalkan apa yang nyata dari hukum hakam itu, kelak dia akan memimpinmu untuk mengamalkan ilmumu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, sedarkan kami dari ketiduran orang-orang yang lalai. Amin. Jika engkau buat dosa, tentu bahayanya akan menimpamu. Jika engkau bertaubat dan memohon ampun kepada Tuhanmu serta meminta bantuannya, nescaya dosa-dosa itu akan jatuh berguguran di sampingmu. Engkau mesti merasa susah dahulu. Kemudian bolehlah engkau memohon Allah Ta'ala mengurniakan kesabaran dan kerelaan terhadap kesusahan itu, sehingga perhubungan di antaramu dengan Allah selamat. Maka bekasnya hanya mengesan pada bentuk luaran sahaja, tidak pada hati, pada yang zahir sahaja, tidak pada yang batin, pada harta sahaja, tidak pada agama. Kelak bala dan kesusahan itu merupakan nikmat bagimu dan bukannya nikmah, yakni musibah. Wahai munafik, engkau berpuas hanya dengan mengikuti Allah dan Rasulnya dengan nama sahaja, tidak dengan makna. Bukankah perbuatan itu mendustakan zahirmu dan batinmu? Sebab itu engkau dipandang hina di dunia dan di akhirat. Orang yang menderhaka itu hina pada dirinya, dan orang yang berdusta pula hina pada dirinya, dan orang yang berdusta pun hina pada dirinya. Wahai si alim, jangan engkau mahu mengotorkan ilmumu dengan bergaul dengan anak-anak dunia. Jangan jual yang mahal dengan murah. Yang mahal itu ialah ilmumu, dan yang murah pula ialah apa yang ada di tangan mereka dari dunia. Manusia tidak berkuasa untuk memberimu apa sahaja yang memang bukan dari bahagian rezekimu. Hanya bahagian itu kebetulan sahaja ada di tangan mereka. Lantaran itu, jika engkau bersabar sebentar sahaja, nescaya bahagianmu yang ada di tangan mereka itu akan sampai kepadamu juga.
sedang engkau tetap mulia dan terhormat. Celaka engkau, tidakkah engkau faham bahawa siapa menerima rezeki itu tidak mampu untuk memberi rezeki kepada yang lain. Siapa yang menerima pemberian tidak berkuasa memberi. Sibukkan dirimu dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tinggalkan menadah tangan. Tidak perlu kau mengingatkan Tuhan atau memberitahunya tentang maslahatmu. Allah telah berfirman dalam setengah kata-katanya, siapa yang disibukkan oleh berzikir kepadaku, yakni mengingatiku sehingga tiada masa untuk meminta kepadaku, aku akan memberinya seutama-utama apa yang pernah diberikan kepada orang-orang yang meminta itu. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, majlis yang ke-58 iaitu beramal dengan penuh ikhlas. Kita mengetahui bahawa keselamatan seorang Muslim itu pada 3 perkara. Yang pertama pada ilmunya, yang kedua pada amalnya, dan yang ketiga pada ikhlasnya. Maka siapa pun yang inginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka dia mesti melazimi 3 rukun kehidupan. Dia mesti melazimi 3 perkara yang menjadi asas kepada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmunya, amalnya dan ikhlas. Kalau sekiranya salah satunya hilang, maka dia akan hilang semuanya. Kalau salah satunya tidak ada, maka dia tidak akan ada makna dan tidak akan ada manfaat. Ilmu diperintahkan untuk kita belajar. Bahkan Allah Ta'ala mewajibkan kita belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah, yakni belajarlah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Dan amal juga begitu. Allah mewajibkan. Wa qul i'malu, dan katakan pada mereka beramallah. Dan ikhlas juga diperintahkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk ikhlas dalam ketundukan kepatuhan beragama. Dan ketiga-tiga ini juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ilmunya, amalnya ataupun ikhlasnya. Dan bila mana ia tidak diambil dengan cara yang betul, maka akan berlakulah khalal, kecacatan, dan akan berlakulah kehancuran. Bila satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Umar Al-Khattab, akan berlaku fitnah di akhir zaman. Para sahabat, mereka selalu berbincang dan berbicara tentang fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman bukan kita dia cakap hari ni. Bila hari ni kita kata ni akhir zaman. Sebenarnya daripada zaman sahabat lagi mereka dah cerita akhir zaman. Untuk menunjukkan orang beriman sentiasa melihat jauh ke depan tentang apa yang akan berlaku, supaya dapat dijaga agama mereka. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, akan berlaku fitnah zaman di akhir zaman. Maka jawab Umar Al-Khattab, atau tanya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana alamat fitnah akhir zaman? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, iza tafaqqaha li ghairi din. Bila orang belajar bukan untuk menguatkan agama. Kita tahu bila Nabi SAW datang, Nabi didik, Nabi ajar para sahabat apa pun yang dia buat untuk kukuhkan agama. Sama ada mereka perang, sama ada mereka berbisnes, sama ada mereka bergaul, semuanya dengan tujuan litakuna kalimatullah hiyal ulia, supaya kalimah Allah paling tinggi sekali. Kalau sekiranya berlaku satu zaman orang belajar bukan nak kuatkan agama, maka ini fitnah akhir zaman. Sebab yang paling bernilai dalam hidup kita agama, bukan negara. Negara kita akan tinggalkan, agama kita bawa.
Sebab itu Rasulullah perintahkan hijrah, tinggalkan Mekah. Itu negara. Oleh hebat mana negara, kita kena bawa agama. Kita akan pergi di mana tempat agama kita boleh ditegakkan. Maka berlakulah hijrah di Madinah. Dan demikian berlaku pada setiap orang yang beriman. Mereka tahu mana yang patut mereka utamakan. Kata Sayyidina Ali, bila orang belajar bukan kerana agama lagi, bukan nak kuatkan agama. Yang belajar doktor bukan kerana kuatkan agama. Yang belajar engineering bukan nak kuatkan agama. Apatah lagi yang belajar agama bukan nak kuatkan agama. Maka ini fitnah akhir zaman. Akhirnya kita dapati orang namanya Islam, dia tak nak cakap tentang agama. Dan dia tidak berbangga pun. Ketika agama Kristian, mereka belajar perubatan untuk Kristian. Lalu dengan perubatan mereka sebarkan Kristian. Mereka belajar apa pun, tujuan mereka menyebarkan Kristian. Yang disebut dakwah Kristian. Walau orang Islam dulu yang faham benda ni. Sebab itu agama Islam paling pantas tersebar. Sebab kita belajar kerana agama. Kita jadi astronaut ke, angkasawan ke, kita jadi businessman besar ke, semuanya untuk kuatkan agama. Bahkan sebagaimana disebut oleh ulama, bila pedagang-pedagang yang datang ke Melaka, mereka promosi agama dulu sebelum promosi barang mereka, sehingga Melaka memeluk Islam. Mereka promosi agama dahulu sebelum barang perniagaan mereka, sehingga pasar memeluk Islam. Akhir wujud pelabuhan-pelabuhan yang asalnya daripada bukan Islam kepada Islam. Sebab pada peniaga, pada pedagang, mereka akan promosi Islam sungguh-sungguh lebih daripada barang mereka. Hari ini orang promosi barang sungguh-sungguh lebih pada agama mereka. Maka ini zaman fitnah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa ta'allaman li ghairil amal. Bila orang tu belajar bukan untuk beramal. Ini yang kita nak bicarakan hari ini. Belajar, tapi bukan untuk beramal. Banyak ilmu. Mungkin sampai, kalau kita tengok peringkat tertinggi PhD lah. Kalau dalam secara sijil. Kalau secara informalnya mungkin 10 tahun dah mengaji, 20 tahun dah mengaji, 20 tahun duduk pondok dan sebagainya. Tapi tujuan belajar bukan untuk beramal. Maka kalau 5 tahun belajar, amalannya tak nampak pun macam sebulan. Jangan kata 5 tahun. 10 tahun belajar, tak nampak pengamalan macam 10 tahun. Maka ini fitnah akhir zaman. Orang belajar bukan untuk beramal. Habis untuk apa? Untuk dipuji. Liqal innahu alimun. Untuk dikatakan dia tu alim. Pandai dia tu, alim. Tapi masjid pun tak pergi. Berjemaah pun tidak. Tapi cerita alim. Alim dia, tapi tak ada pula dia tegur masyarakat atau membimbing masyarakat. Cerita alimnya tersuhur, cerita alimnya tersebar, tapi manfaatnya tak ada. Maka ini ialah fitnah akhir zaman. Bukan tak pernah pun baik para sahabat, baik yang selepas mereka dan generasi yang soleh, mereka mengaji supaya orang puji mereka alim. Tak pernah. Kerana alim itu, pujian itu mereka tak pernah harap dari manusia. Tapi yang mereka nak ialah beramal. Sebab itu mereka kalau dapat ilmu, terus beramal. Mereka kalau dapat ilmu, sebarkan untuk orang beramal sama-sama mereka. Kerana itu ilmu itu bergerak dengan pantas kerana ada amalan, dipelihara dan dijaga. Sahabat yang dengar ibadat Rasulullah SAW, yang dengar perbuatan Nabi SAW, dan mereka mengamalkan macam Rasulullah buat. Lihat Umar Al-Khattab, dia tengok batu, wahai batu, ini Hajar Aswad. Kalau tidak kerana Rasulullah cium, maka aku pun tak cium kamu. Kerana amalan Rasulullah buat. Rasulullah cium, maka aku cium lah. Kalau Rasulullah SAW usap, aku usap. Lihat bagaimana mereka beramal, sudah mereka tahu. Mereka tidak menyimpan ilmu, tapi mereka menyebarkan ilmu. Bagaimana cara mereka menyebarkan ilmu? Bukan mereka dengan karang kitab. Waktu zaman para sahabat, walau sudah berlaku penulisan, tetapi dengan cara mereka menunjukkan amal mereka. Akhirnya ilmu dia pelihara bukan dengan tulisan, tetapi dengan amalan. Rasulullah SAW mengarang manusia, dan para sahabat juga mengarang manusia. Mereka tidak mengarang kitab, mereka mengarang manusia. Pada diri mereka ialah
matang dan syarahnya. Kita tengok sifat orang alim, orang soleh ini nampak matang dan syarahnya. Artinya dipahami ilmu daripada gerak-geri tubuh badan mereka. Dipahami. Tapi di zaman fitnah, ilmu itu tidak difahami daripada gerak-geri badan. Ia tersimpan dalam buku yang tidak dibaca. Tersimpan dalam buku tak dibaca. Memang ada ilmu disimpan dalam buku, tapi baca pun tak. Maka disimpan saja. Yang ketiga kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wal tumisat dunya bi'amal akhirah. Bila dicari dunia dengan amal akhirat. Amal akhirat bertujuan untuk cari dunia, maka ini fitnah. Bagaimana amal dunia, bagaimana dunia dicari dengan amal akhirat? Iaitu diselewengkan amal akhirat demi mendapat dunia. Amal akhirat ini diselewengkan mengikut cita rasa dunia. Ya, kalau kita sebut makanan sunnah, ya ada betulnya makanan sunnah, tapi ada penyelewengannya. Ada orang sanggup menyelewengkan fakta demi supaya laku barang dia atas nama produk makanan sunnah. Kita tak kata semua, sebahagiannya mungkin sanggup buat sehingga benda tak sunnah pun disunnahkan dia. Atau benda tu taklah sampai tiap-tiap hari kena ambil, dia suruh makan tiap-tiap hari, baru berjaya dan sebagainya. Maka ini semua benda yang kita kena tahu tentang fitnah akhir zaman. Orang belajar bukan untuk kuatkan agama, dan itu kita nampak jelas kelihatan. Sebab itu agama jadi lemah, tak kuat, tak macam dulu. Orang belajar memang kena agama, jadi apa pun kena agama. Yang jadi pemanah pun kena agama, yang jadi farmasi pun kena agama. Duduk dalam apa pun bidang pekerjaan, dia seborkan agama. Islam bukan tersebor di mulut ustaz. Islam bukan tersebor di mulut orang yang kita namakan golongan tertentu yang elit dalam agama. Bukan. Islam tersebor oleh semua orang Islam. Semua orang Islam menjuta agama ni. Mungkin orang ni masuk Islam daripada tangan petani, yang ni masuk Islam daripada tangan seorang tentera, yang ni masuk Islam daripada tangan seorang peniaga, yang ni masuk Islam daripada tangan seorang tukang jahit. Kerana semua mereka belajarkan agama, mereka seborkan agama. Sebab tu kita lihat yang baik namanya, kita katakan doktor ke, yang nama korporat ke, semua mereka berfikir macam mana nak kuatkan agama. Tapi bila kita berlaku pada zaman tak ada orang peduli agama, yang peduli saya kuat, yang peduli orang nampak saya. Walau dia lupa dia membawa nama Islam dalam dirinya, tapi dia nak orang nampak dia, bukan nampak agama. Ini fitnah ke zaman. Fitnah ke zaman berlangsung atau berlaku dengan sebab tiga perkara tadi yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan dibenarkan oleh Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, banyak dah belajar, banyak belajar, tapi engkau tak beramal. Jadi stop sekejap belajar untuk kamu melihat kembali amalan yang kamu tinggalkan. Baik, apakah maksud Syekh Abdul Qadir jangan belajar? Bukan maksudnya jangan belajar. Sebab ketika mana tanya kepada seorang ulama, kita orang nak belajar ke kita orang nak beramal? Sebab yalah, ilmu kena beramal. Tapi bila beramal mungkin kita berhenti belajar. Mungkin ada keberangkalian sebab saya sedang beramal. Maka bagaimana? Lalu jawab ulama, kamu belajar tanpa berhenti beramal, dan beramal tanpa berhenti belajar. Maknanya dia memang boleh bergerak sama-sama. Ilmu dan amal ni tuan-tuan sekalian macam tayar kereta, dia boleh bergerak semua. Dia tak ada saya nak gerak tayar kanan, dia tayar kiri tak nak gerak, atau tayar depan, tayar belakang tak nak gerak. Ilmu bila mana dia benar, dia mampu seiring dengan amal. Betul-betul dia akan mewujudkan satu kesatuan dia. Ilmu kalau dia benar-benar, dia memang akan bergerak bersama amal. Tapi kalau ilmu tu ada kekurangan, maka amal ketinggalan. Kalau amal itu akan ada masalah, ilmu ketinggalan. Maka nampak macam dia berasingan. Saya kalau beramal tak boleh berilmu, berilmu tak boleh beramal. Dia macam kalau kita sebut dalam rumah tangga,
Kalau betul rumah tangga tu rukun, harmoni, datang suami, datang isteri. Sebab apa? Dua-dua pergi sekali. Tapi kalau ada masalah, isteri ada, suami tak ada. Suami ada, isteri tak ada. Tapi kalau benar-benar dia okey, datang suami isteri sekali. Maka kita akan nampak, oh, ni memang betul, keluarga betul. Keluarga faham agama. Bini dia pun datang, suami dia pun datang. Ni kalau suami datang, isteri tak datang, kita tahu dia mesti ada clash dia. Ada benda tak kena. Isteri datang, suami tak datang, dia akan ada clash dia. Dia akan ada fajwah. Atau satu dinamakan sebagai pagar halangan. Maka bila Syekh Abdul Qadir kata, stop kejap belajar untuk kamu beramal. Bukan maksudnya stop belajar, tetapi nilai kembali ilmu yang kamu belajar. Untuk kamu benar-benar beramal. Satu ketika Nabi SAW waktu diisrakan, Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang ambil gunting lalu digunting bibir dia. Bibir dia besar ni gunting. Nabi SAW bertanya pada Jibril, siapa tu yang gunting mulut dia sendiri? Maka jawab Jibril AS, khutaba min ahli dunia kanu ya'muruna an-nas bil bir wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Kata Jibril AS, mereka ialah orang yang dia suruh orang buat baik, dia sendiri tak beramal. Mereka ni suruh orang, tapi dia sendiri tidak beramal. Walau mereka alim, apakah mereka tidak ada akal? Jibril baca ulangan ayat Suratul Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Bila Allah mencela ahli kitab, apakah kamu menyuruh orang buat baik dan kamu lupa diri kamu sendiri, sedangkan kamu alim ilmu kitab? Tidakkah kamu ada akal, ada otak? Ceritanya sebagai ahli kitab berkata pada anak-anak mereka, ikutlah Muhammad, dia itu betul. Bahkan mereka berkata kepada sebahagian orang-orang musyrik, ikutlah Nabi Muhammad, dia betul, dia Nabi akhir zaman macam kami baca. Lalu ditanya, kenapa kamu tak? Kami lain. Kamu ikut, kami tak. Ini ahli kitab, sebahagian mereka dia memang suruh ikut Rasulullah SAW, tapi dia tak nak, sebab dia kata dia lain, itu untuk kamu je, bukan untuk aku. Maka Allah mencela mereka. Walau kitab itu kitab yang kamu baca untuk kamu, lalu kamu lupakan. Oleh sebab itu, bila mana kita punya ilmu, kita kena ingat tuntutan ilmu itu ialah beramal. Kalau sekiranya kita tak mampu beramal melainkan dengan berhenti belajar seketika, maka kita kena berhenti. Kalau, walaupun tak akan berlaku. Kerana penting amal. Bila mana kita mengetahui sesuatu. Bahkan Nabi SAW berlindung daripada ilmu tanpa amal. Ini disebut ilmu yang tidak beri manfaat. Bukan kata ulama yang kami bicarakan tentang kelebihan ulama, mereka ni waris Nabi, mereka ni sekian-sekian kelebihan, ini segala binatang memohon ampun pada mereka. Ialah ulama yang beramal dengan ilmu, bukan ulama yang ada ilmu je tapi tak beramal. Semua kelebihan dalam hadis kita baca tentang kelebihan orang alim banding orang abid. Kelebihan orang alim didoakan oleh semua makhluk Allah Ta'ala. Maka Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut dalam lubang, ikan dan lautan, memohon kebaikan, kemuliaan kepada orang yang sentiasa mengajar orang. Maksudnya orang yang mengajar dan dia sendiri beramal, bukan zero dalam amalan. Kan itu penting beramal. Kerana kalau sekiranya seorang itu cuma tahu belajar je, maka dia akan berani dengan amalannya terhadap Allah. Apa maksud berani? Tuan-tuan sekalian, bila kita tengok ada orang dia terfitnah dengan ilmunya, walau dia ada ilmu dia buat maksiat. Kita kadang-kadang tanya, kenapa orang tu dia ada ilmu tapi dia berani tipu orang? Dia kita tahu ada ilmu, dia boleh hutang tak bayar. Walau dia pun tahu bahaya tak bayar hutang. Orang mati syahid pun tak ada masuk syurga. Kenapa kita tengok ada orang yang sebahagian ilmu, dia dengan berani buat maksiat? Seperti dia rasa dia ada jaminan untuk diampunkan oleh Allah. Seperti dia rasa bahawa kerana dia alim, dia tak akan mendatangkan mudarat sebab dia menyalahi ilmunya.
Walau mudarat itu jauh lebih besar daripada orang jahil yang mudarat kerana tidak ada ilmu. Jauh lebih besar mudarat. Maka bila kita tengok kenapa ada orang yang tahu tapi dia berani melanggar hukum. Pertama, kerana dia tidak beramal. Jawapannya kerana dia tak beramal dengan ilmu dia. Maknanya ilmunya tak beri manfaat. Ilmunya cuma untuk dia tahu, bukan untuk dia beramal. Daripada awal lagi dia belajar. Artinya berkaitan dengan niat dia asal. Niat asal bukan untuk beramal, maka dia akan jadi macam tu. Dan menyebabkan, tuan-tuan tengok, kita macam ni, kalau orang tu jahil di minum arak, maka orang boleh dengan mudah terima taubat dia. Orang ramai ni, bila dengar dia tu dah berhenti, dah taubat, kuliah pun dah duduk depan dah, orang macam terima dengan cepat. Tapi kalau tiba-tiba ada seorang alim minum arak, maka orang akan jauhkan dia daripada masyarakat. Orang tak boleh terima. Lihat berat hukuman dia. Dia kalau orang jahil-jahil ni buat salah, even bunuh orang dan sebagainya, kalau dia taubat dengan mudah orang terima. Orang, persepsi orang pada kita, baguslah dia taubat, orang muliakan dia pula. Orang bagi dia pentas ceramah lah pula, bagaimana sejarah hijrah kita. Banyaklah hati pun ceramah. Tapi kalau ada seorang yang alim, dia alim, kemudian dia sesat dengan segala kejahatannya, lalu dia pun risau, orang tak akan panggil dia ceramah balik. Bukan orang pun tak akan bagi jadi imam balik. Ya, ni imam dulu okey tapi teruk. Walau dia sudah taubat, dia tidak semudah itu diterima. Lihat bagaimana bahayanya bila ada ilmu tapi tak beramal. Kesannya besar. Allah jadikan manusia betul-betul tolak dia ni. Kenapa? Allah akan menguji nilai ikhlas paling tinggi yang dia perlu ada. Kalau kita tengok orang-orang biasa ni tuan-tuan, kalau dia buat jahat, teruk macam mana, bertatu sekalipun, tiba dia pun taubat, orang mudah terima dia. Bukan orang mungkin boleh angkat itu imam. Tapi kalau orang tu alim, kita pun muliakan dengan ilmu, tiba-tiba dia buat maksiat, tiba-tiba dia pun pasang tatu sebagai contoh, tiba-tiba dia pun terlibat dengan sekian-sekian, kemudian dia pun cerita dia taubat, tetap dia tidak diterima, dia akan dijauhi. Yang terselamat kalau orang alim yang difitnah, itu yang akan naik balik. Tapi orang alim kalau dia buat maksiat, dia nak naik balik tak? Kerana Allah akan uji keikhlasannya lebih panjang sebelum dijadikan diterima. Kan itu bahaya bila orang punya ilmu dan tidak beramal. Kesannya jauh lebih buruk. Sebab itu celaka bagi orang jahil tidak beramal cuma sekali. Celaka bagi orang yang alim tidak beramal 7 kali. Jadi kenapa orang yang saya katakan setengah orang ada ilmu, tiba-tiba dia lebih berani lawan Tuhan? Lebih berani. Bukan dia lebih berani tunjuk maksiat dia, walhal dia patut malu kepada Allah yang melihatnya. Dia patut malu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia patut malu dengan mengetahui bahawa ilmunya menjadi hujah atas kepala dia. Dan Syekh Abdul Qadir membongkarkan sebab apa? Sebab dia meletakkan hawa nafsunya lebih tinggi pada ilmunya. Ini disebut dalam Al-Quran. Cerita orang yang ada ilmu tapi letak hawa nafsu. Sebab ilmu mesti diletakkan mujahadah lawan nafsu. Ilmu tu kalau nak naik, dia kena mujahadah. Tapi ilmu bila kita cuba ikut hawa nafsu, dia akan berlaku macam ni. Kita amal apa yang kita rasa nak buat, kita tinggal apa yang kita rasa nak tinggal. Kita selektif. Kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman dengan sebahagian isi kitab, meninggalkan sebahagian yang lain, sedangkan kamu ada ilmu? Tidakkah kamu faham? Tidakkah kamu ada otak? Tidakkah kamu mengetahui kamu akan dikembalikan pada Allah dan diberitahu tentang apa yang kamu lakukan, dan Allah tidak pernah lalai dengan perbuatan kamu? Allah cerita sebagai orang alim yang ikut hawa nafsu ni, dia beramal secara selektif. Dia nak beramal ini, dia beramal yang ni, dia tak nak amal maka dia tinggalkan, menggunakan hawa nafsu. Macam Bani Israel, Nabi dia nak terima, dia terima. Nabi tak nak terima, dia tendang dan dituduh Nabi nak disihir dan sebagainya.
Mereka nak terima Musa, tapi Sulaiman tak nak. Sulaiman ada sihir, kata mereka. Oh, Nabi Yunus tak nak. Ini orang yang sekian-sekian. Mereka beriman pada sebahagian Nabi, mendustakan pada sebahagian Nabi, taat pada sebahagian Nabi, membunuh pada sebahagian Nabi. Maka demikian yang berlaku pada orang beriman. Orang beriman taklah macam dia sebagai Nabi terima, sebagai Nabi tak terima. Kalau itu hak akidah, dia sudah amalan lain. Bab ni okey, dia terima sebagai perintah Allah. Bab ni tak, sebab hawa nafsu dia ada kat situ. Maka dia memberi laluan hawa nafsu. Kata Syekh Abdul Qadir, bila mana kamu memberi laluan pada hawa nafsu dan ilmu itu kamu amal ikut kehendak hawa nafsu, maka kamu akan binasa. Orang alim yang ikut hawa nafsu, dia akan binasa. Kerana itu menjadi satu syarat kepada ilmu. Untuk mendapatkan satu amalan, dimesti mujahadah. Tuan-tuan, kita nak dapat emas dalam lumpur, nak dapat emas dalam lumpur, apa yang kita buat? Kita akan bermujahadah, sungguh-sungguhlah kerja untuk tapis lumpurnya sampai nampak emasnya. Maka orang cari emas tak akan nampak dia handsome, sebab badannya berlumuran dengan lumpur. Tak nampak pun dia lawa zahirnya. Kenapa? Dia sedang bermujahadah. Orang mujahadah nampak penat dia. Orang mujahadah nampak bagaimana kesungguhan dia. Siapa pun dia dapat ilmu, lalu dia tidak mau bermujahadah bagi mengamalkannya. Sebab ilmu ni secara perolehannya nampak senang. Senang kita dapat ilmu. Catat tu dia dapat ilmu. Tapi bila beramal, dia menuntut kepada mujahadah. Kita ambil ilmu qiyamul-lail sebagai contoh. Tahu kelebihan? Ada dalil Quran ada 10, dalil hadis ada 20. Dah tahulah dah. Kelebihan apa dah? Cuba bangun malam ni. Bangun malam ni. Terus pukul 6.30 bangun. Kenapa? Tak ada mujahadah. Cuba dia mujahadah. Dia pun mula time jam dia pukul 4 ke pukul 3. Dia mula kurangkan makan sebelum tidur. Dia mungkin kalau jenis yang bersuami isteri, dia mandi wajib awal. Bimbang kalau dia bangun subuh malas nak mandi, akhirnya dia lambatkan mandi. Mandi awal-awal. Sebagaimana Nabi SAW bila Rasulullah mendatangi isteri, Nabi mandi awal-awal. Kenapa? Supaya bila kita nak bangun lagi tidur, dia dalam hati kita bisik macam-macam, supaya kita punya alasan untuk tak bangun. Kalau kita tidur lewat, ni dia bisik, kamu kan semalam tidur lewat, tidur sikit lagi. Mana cukup 2 jam tidur. Sebab itu kita tutup dengan tidur awal. Bila katakan awal lagi, kan aku tidur semalam pukul 9, 3 jam, dah 6 jam tidur, dah lebih. Dia ada satu bisikan beritahu benda yang kenapa kita tak patut bangun. Kan mandi pagi-pagi ni sejuk, 2-3 pagi nak mandi sejuk, tunggulah pukul 5 pun dah. Jangan ada benda yang bersifat alasan dibisik kat kita sehingga kita kata ya juga. Tuan-tuan biasa kalau tuan-tuan tidur lewat, tiba nak bangun qiyam, dengar tak bisikan kata apa? Kan semalam tidur lewat, ngantuk lagi tu. Dan solat ni pun sunat je. Dia ada keluar ilmu fiqh juga sunat. Sunat ni makna kalau tak buat tak berdosa. Bukan aku dosa pun. Maka dia hilang mujahadah dia. Maka dia tak buat. Bila kita nak mujahadah, tuan-tuan sekalian, kita cuba selesaikan semua alasan. Kalau tidak, mujahadah kita boleh rosak. Mujahadah akan rosak dengan apa yang disebut sebagai alasan. Alasan tu umpama anak-anak. Nampak kecil je alasan, dia macam anak-anak. Kan kita kalau nak excuse sesuatu, kita nak iktizal satu, kita pun beralasan. Balik awal sikit, orang rumah tunggu. Tengok alasan dia. Lepas tu jangan bagi orang rumah tunggu supaya dia dapat balik lewat. Contohlah, oleh anak nak hantar anak sekolah, dia ada alasan dia. Sebab bila tuan-tuan biarkan alasan, maka kita akan gagal mujahadah. Lepas tu kalau kita jenis orang memang kalah dengan alasan, pertama-tama bila kita nak buat sesuatu, cuba jauhkan alasan tu. Kita tengah solat, lepas tu kita pergi goreng ikan masa tu. Akhir solat kita jadi pendek sebab apa? Nanti ikan hangit, kata kita. Okay, tutup api, kita solat. Tak ada sebab untuk pendek solat. Tak boleh start, anak pula nangis. Jadi solat masa anak tak nangis. Kerana alasan ni dia datang, dia macam anak-anak, dia krik-krik sampai kita pun tak buat.
Kita tengok dalam banyak amal soleh kita, kenapa kita tak boleh buat? Kita dah nak mujahadah tapi gagal sebab alasan dia. Kita kena buang alasan tu. Kan alasan kata ulama umpama anak-anak, walau dia kecil, dia beri kesan. Beri kesan. Kita nak datang ke masjid misalnya, ke masjid, supaya kita tak ada alasan. Kita jangan bawa alasan kat sini. Caranya jangan bawa telefon, lalu tak ada alasan. Tidak bawa telefon, ada call Ustaz. Ni call ni suruh balik pula, suruh ini pula. Kenapa balik ni urgent Ustaz? Kena beli daun bawang. Orang nak buat jemput-jemput, urgent, tetamu nak datang. Kalau kita tak bawa telefon, kita tak akan ada alasan tu. Itu contoh kecil. Sebab itu siapa pun bila dia melakukan amal soleh, cuba ketepikan alasan tadi. Sebab tak ramai orang mampu lawan alasan. Tak ramai. Berapa orang boleh lawan alasan? Tak ramai. Dalam 10 orang, seorang je boleh lawan alasan. Yang lain semua menggunakan alasan untuk meninggalkan amal. Amal soleh kita tinggalkan kerana alasan kita. Sakit perut, sakit kepala, semua benda. Kita jaga kesihatan supaya tak ada alasan tu. Kenapa awak jaga sangat kesihatan awak, jogging pagi-pagi? Supaya bila saya buat ibadat tak ada alasan. Tidak nanti kata sakit perut lah, tu tak lama-lama sebab sakit perut, sebab sakit kaki, sebab sakit sekian. Maka hilangkan alasan. Maka bila seorang ikut hawa nafsu, kan dia tidak mampu bermujahadah. Kerana kita tuan-tuan lebih suka ikut benda mudah, itulah hawa nafsu. Dan kita payah untuk ikut benda susah, itulah mujahadah. Umpama mujahadah kita kena naik tempat tinggi, penatlah, tak nak naik. Umpama mujahadah itu kita terpaksa pikul benda berat. Siapa nak? Semua orang nak benda ringan. Dia lupa bahawa keseronokan hidup bila kita melalui benda yang berat. Tuan-tuan, orang akan rasa ringan hidup sesudah dia mengangkat benda yang berat. Dia akan rasa ringan hidup berkali ganda dengan orang yang angkat benda ringan. Contoh gini, tuan-tuan, kalau kita angkat barang 1 kilo, angkat sampailah 100 meter, kita boleh letak barang tu, kita rasa ringan tak? Rasa okey sikit. Tuan-tuan angkat barang 10 kilo, kemudian letak, rasa tubuh ringan lepas tu. Letak di bebanang tadi. Maknanya bila seorang tu di mujahadah, lepas habis mujahadah dia akan rasa gembira sangat-sangat. Atau contoh terdekat, tuan-tuan, kita tak mampu tahan lapar lama sampai pukul 10 pagi. Makan sedap tak? Cuba tahan sampai pukul 7 petang. Lagi sedap. Itulah dia nilai mujahadah. Kita kalau tahan makan sampai maghrib, lagi sedap makan masa maghrib berbanding makan masa zuhur. Ni saya tak sarapan daripada tadi sampai zuhur pun saya nak makan. Sedap tak? Memang sedap. 2 pinggang tambah. Tapi saya tahan lagi mujahadah saya, lawan nafsu. Sampai ke maghrib, cuba makan. Allah, Ustaz, lagi sedap Ustaz, 2 puyuk Ustaz. Tuan-tuan tahan lagi sampai esok. Allah, ni 2 belanga Ustaz. 2 kawah boleh makan. Artinya lagi nikmat benda tu. Sama dalam ibadat. Tuan-tuan, bila kita mujahadah dalam ibadat, manis ibadat, kadar mujahadah kita. Kita akan rasa betul-betul manis. Macam saya kata, ringan beban tu sesudah kita angkat benda berat, kita akan rasa ringan sangat-sangat hidup badan kita. Tuan-tuan jenis malas berlari ni, rasa berat je badan. Tengok boleh macam penat pun, dia penat ni, pilih penat berpeluh-peluh. Tengok saya tak payah peluh. Tapi kita tanya orang berlari, lepas dia berlari, dia rasa ringan tubuh dia. Dia rasa sedap diri dia. Sihat dia rasa. Peluh dia tadi nampak macam susah, rupanya nikmat peluh tadi. Sehingga dia boleh buat banyak perkara kerana kesihatan tubuh badan. Itulah umpama mujahadah. Tapi nafsu tak akan suka. Nafsu mana suka lapar? Nafsu mana suka kurangkan tidur? Nafsu mana yang suka buat itu, buat ini? Akhirnya kebanyakan manusia mengikut hawa nafsu. Dan Syekh Abdul Qadir sebut, inilah punca kenapa kamu tak beramal dengan ilmu, sebab suka ikut hawa nafsu. Ilmu kamu itu juga kerana hawa nafsu. Kemudian kata Syekh, malulah pada Allah. Malu sikit pada Allah dengan segala perangai kita, dan laksanakan hukum Allah. Dan laksanakan tuntutan bagi setiap ilmu. Setiap ilmu ada tuntutan. Kerana siapa pun beramal dengan ilmu Allah,
Siapa pun yang beramal, maka Allah Ta'ala akan pimpin dia untuk mendapat ilmu hakikat yang sebenar. Tetapi kita sentiasa dengan istilah ilmu hakikat, hakikat makrifat. Tetapi ilmu hakikat ni maksud apa? Ilmu yang benar-benar kita rasa fungsi dia, maka ini sebut ilmu hakikat. Kalau seorang itu misal kata dia ada duit, maka dia, bila dia susah, dia benar-benar rasa duit ini boleh tolong dia, membantu dia, maka ini duit sebenar dia. Atau umpama seorang misal sakit, maka obat ni benar-benar sembuhkan dia, maka obat ni dia boleh sembuhkan dia. Itu cerita hakikat dia. Tetapi bila seorang tu beramal, kita ada ilmu banyak, alhamdulillah kita mengaji pagi, petang, malam, ilmu ni tak sebut lagi ilmu hakikat sehingga kita beramal dengannya. Bila kita beramal, dia meninggalkan bekas dan kesan dalam hidup. Inilah dia hakikat dia. Orang tadi dia beramal, dia boleh buang sifat buruk dia, sifat tak sabar dia, sifat kelang kabut dia. Dia beramal, dia dapat rasa perubahan. Sifat cemburu dia, sifat dendam dia tak dendam. Kenapa? Kerana benar-benar ilmu tu dia beramal. Itulah namanya ilmu hakikat, ilmu yang mencapai hakikatnya. Jadi para ulama ringkaskan ilmu hakikat. Tetapi bukan maksud ilmu hakikat lain pada apa yang kita tahu. Ilmu hakikat benda yang kita tahu, cuma beramal atau tidak. Seorang beramal, hakikat berada pada dirinya. Dia benar-benar seorang pemurah, penyayang, seorang yang benar-benar bertolak ansur, seorang yang benar-benar rasional, kerana ilmu hakikat pada dirinya. Kalau dia suami, nampak hebat suami dia. Kalau dia isteri, nampak hebat isteri dia. Kalau dia anak, nampak hebat anaknya. Kalau dia seorang majikan, nampak hebat majikan. Kenapa? Dia ada ilmu hakikat. Ilmu yang kalau orang tak puji, dia pun tak kisah. Kalau orang keji, dia pun tak pandang dan tak peduli. Sebab itulah ilmu dia. Orang bantah macam mana pun, itulah ilmu dia. Maka siapa yang beramal, Allah tunjuk kepada ilmu yang sebenarnya. Maksudnya, ilmu yang dia ada tadi tidak lagi terasing daripada amal. Itulah ilmu sebenar. Nampak sebenar-benar ilmu. Tetapi ini yang paling susah. Sebab tu kita dengar ada orang mengaji lama, tapi pemarah dia masih lagi. Ngaji lama, cemburu dia kuat lagi. Dah mengaji lama, cemburunya luar biasa lagi. Macam tak pernah mengaji je awak ni. Ada orang mengaji lama, kalau terima musibah, tak boleh terima lagi. Kenapa jadi macam gitu? Sebab dia bukan ilmu hakikat. Itu ilmu gambaran dan zahir. Sebab tu bila orang tu ada ilmu hakikat, dia cuma nampak Allah dan diri dia. Saya bukan nak cari redha suami ke, bukan cari redha mak, redha ayah, redha Allah. Dari redha Allah itu datangnya redhanya pada mak ayah dia. Tetapi kalau orang kita semata-mata nak cari redha orang, kita akan lemah. Sebab kita dapati dia tak menghargai macam kita nak. Ustaz, saya dah buat baik dengan ayah saya, tapi ayah saya macam tu, Ustaz. Dia tetap pandang sini saya. Tu tak semangat tu. Ustaz, saya dah buat baik ke suami saya. Yang Ustaz sebut tu, segala benda yang patut saya buat belaka. Tapi lemah saya. Dia tak menghargai saya. Yang dia kata, Ustaz, saya dah buat baik pada jirang saya, tapi jirang saya sama juga. Kenapa orang ni lemah? Sebab dia mencari redha orang tadi tanpa redha Allah. Tetapi redha orang ni, dia bernaung di bawah redha Allah. Itu kaedah dia. Kalau seorang isteri nampak Allah dulu sebelum nampak suami, maka dia akan terus berkhidmat sebagai isteri walaupun suami dia tak hargai dia, sebab dia nampak Allah. Kalau seorang anak, dia nampak redha Allah, walaupun mak ayah dia tak hargai khidmat dia, tetap pilih anak lain. Dia sebut anak yang mati tu baik pada anak yang hidup. Pada anak yang mati tak buat apa pun. Ni anak yang hidup ni yang tolong dia, tak. Ni arwah dulu baik orang ni. Duk cerita arwah. Pada arwah tu berbakti dengan dia setahun dulu. Yang ni yang tak arwah ni 10 tahun dah berbakti. Tapi tak kata arwah dulu baik. Tak. Kalau anak ni tidak mencari redha Allah, dia akan lemah. Dia akan lemah. Sebab tu ramai orang, bila dia nak menunaikan hak orang-orang yang ada kelebihan besar untuk ditunaikan, dia jadi lemah. Kita tahu tunaikan hak mak ayah tu besar. Semua orang tahu. Kalau isteri pula tunaikan hak suami itu besar, sehingga menyamai jihad, berperang pada jalan Allah. Bukan itu laluan syurga yang paling mudah berbanding orang lelaki sebenarnya.
Kalau kita cek benda tu semuanya ada laluang yang mudah. Tapi kenapa kita lemah dalam mencari dan melakukannya? Sebab kita tak letak redha Allah dulu. Bila kita tak nampak Allah dulu, maka makhluk ini akan jadi, tidak akan menjadi sebab untuk kita buat kebaikan. Siapa yang tengok Allah dulu, makhluk tu dia sebab untuk dibuat baik. Artinya suami dia ke mak ayah dia boleh buat baik. Walaupun tak hargai. Ni walau ayah dia tendang dia ke tepi, dia tetap ke tengah balik untuk berbakti pada ayah dia. Sebab apa? Dia nak cari redha Allah. Maka inilah dia ilmu hakikat. Tetapi kalau kita muhasabah, saya ni belajar lama dah Ustaz, tapi nak menipu orang tu ada lagi. Awak belum dapat hakikat. Saya mengaji Ustaz lama dah, tapi itulah nak buat ibadat tu macam berat lagi. Maka itulah ilmu yang tak hakikat, tak ada hakikat. Bila kita dapat satu ilmu, dia bukan sekadar mudah kita beramal, bukan suka kita beramal, bukan suka pula kita sebarkan pada orang, bukan orang tak nampak pun ada bebanan waktu mana kita beramal. Ini orang-orang yang sudah mendapat ilmu hakikat. Tapi orang yang agak struggle nak buat benda tu, dia memanglah taat mak ayah dia, tapi muka ketat lah. Dia memanglah taat suami dia, tapi mukanya ketat. Dia masih struggle. Kenapa? Dia belum dapat ilmu hakikat. Bila dia dapat ilmu hakikat, ini manusia cuma kita katakan gambaran-gambaran zahir. Dia tak akan beri kesan kepada cara hidup kita. Tapi kalau ada orang, manusia lain beri kesan pada hidupnya, maka dia perlu lihat balik ilmu dia. Sebab orang tu tak nak tolong dia, dia pun dah tak nak jadi baik. Kerana orang tu tak nak bersama dia, dia pun tak nak lagi untuk buat kebaikan. Kan dia tak dapat ilmu hakikat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir dalam doa dia, ya Allah, sedarkan kami daripada kelalaian, tidur yang penuh dengan lalai, atau tidur orang yang lalai. Artinya orang yang selama ni ada ilmu tapi tak beramal, dia lalai sebenarnya. Sebab itu ada orang alim, dia tak tahu dia orang alim. Bila para ulama membahagikan manusia ni pada 4. Orang alim yang tahu dia alim, orang alim yang tak tahu dia alim. Maka disebut, kalau orang alim yang tak tahu dia alim, maka sedarkan dia sedang tidur. Dia tak tahu dia alim, dia patut berfungsi, dia patut berperanan, dia sedang tidur. Sama juga kita, orang yang ada ilmu tapi tak nak beramal, ini orang tidur. Bangunkan dia. Awak ni ilmu dah banyak. Sebab tu ada seorang anak murid Imam Al-Ghazali, dia mengaji lama dah, akhirnya dia minta lagi nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu yang kita terjemah kitab Wasiat Imam Al-Ghazali. Dia kata, wahai anakku, kamu ni dah banyak kitab belajar, dah banyak tahun mengaji dengan aku, tapi kalau kamu tak beramal, tak ada manfaat apa pun. Yang kamu mengaji lama, khatam kitab banyak, tak beramal, tak ada apa pun. Kerana ilmu itulah amal. Dia tengok nilai seseorang sebenar di sisi Allah bukan kerana banyak ilmunya, tapi kerana banyak amal dengan ilmunya. Tengok keberkatan seorang tadi bukanlah kerana ilmunya banyak, tapi kerana amalnya menepati ilmunya dan ilmunya diamalkan. Maka kita pun nampak keberkatan hidup orang-orang macam ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya bukan kurang mengaji, banyak dah mengaji, tapi kurang beramal. Kurang beramal tadilah menjadikan kita masih lagi kosong dalam ilmu yang kita dah ada. Padahal dengan ilmu ada tak patut kosong dah. Tapi kenapa rasa kosong juga ni? Kena amal. Habis tak saya pun dah beramal, kosong juga. Ikhlas. Itu tadi kita sebut 3 rukun kepada kebahagiaan orang beriman: ilmu, amal dan ikhlas. Dan ketiga-tiganya perintah Allah, dan ketiga-tiganya perintah Nabi SAW, dan ketiga-tiganya ada amaran Allah dan Rasulnya. Yang tak beramal, Nabi kata, nanti hari kiamat kelak, seorang akan berdiri di hadapan Allah dan dia akan ditanya 4 soalan. 4 soalan. Soalan pertama yang akan ditanya ialah tentang umurnya, dia buat apa. Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, dia beramal atau tidak. Wa ana ilmihi fima amin. Allah akan tanya, mu ada ilmu kan? Beramal tak? Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya. Mana ambil, mana belanja. Mana ambil dia satu hal, belanja pula kat mana? Tuhan tanya. Dan yang keempat ditanya tentang tubuh badan kita.
wa an jismihi fima ablah. Ni tubuh badanmu yang sihat ni buat apa? Yang gagah-gagah ni buat apa? Dalam riwayat lain ditanya wa an syababi, waktu muda. Muda tu badan tu sama dari sudut orang muda gagah tu badan. Orang tubuh badan sihat ditanya buat apa? Waktu kamu sihat buat apa? Maka ini 4 soalan yang akan ditanya pada hari kiamat kelak. Antara 4 soalan tadi, ilmu kita beramal atau tidak. Wa an ilmihi fima amil. Ditanya tentang ilmunya, apakah dia beramal ataupun tidak. Oleh sebab itu kalau kita tak beramal dengan ilmu, maknanya kita tertidur, kita lalai. Kita cek balik ilmu apa yang kita dah tahu, gandakan amalnya. Bukan sekadar beramal, kita nak gandakan amal. Saya tahu tentang ilmu menjaga aurat. Jaga betul-betul aurat. Jaga betul-betul aurat. Sebagaimana kamu faham jaga aurat, bukan sekadar jaga aurat dengan maksud menutup diri kamu, bukan menutup pandangan orang terhadap kamu. Biar orang pun tak minat tengok kita, maka itu nama tutup aurat sebenar. Bukan sekadar tutup aurat kita pakaian ni, itu secara hukum fiqahnya. Tetapi secara hakikatnya pun kita tak suka orang tengok kita. Bagi seorang perempuan sebagai contoh, tak nak, kita dah bini orang, kita tak suka orang tengok-tengok saya bini orang lah ni. Maka itu kita jaga aurat kita, jaga pandangan orang daripada kita. Maka bukan setakat zahirnya pakaian. Kalau kita cerita tentang zakat, kita gandakan pemahaman zakat. Apa maksud zakat? Zakat keluar 2.5%. Betul lah 2.5% harta. Tapi tujuan ni apa? Nak buang sifat kedekut. Lepas kita keluar zakat, kedekut lagi tak kita? Kedekut lagi, makna belum sampai. Sebab Allah kata dalam Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat yang wajib, yang akan membersihkan diri mereka dan menyucikan mereka dan juga harta mereka. Waktu kita keluar zakat tapi kita belum lagi selamat dari baki dan kikir, maknanya belum lagi kita keluar zakat dengan sebenar. Sembahyang, cek. Sembahyang ni, saya beramal dengan sembahyang. Kita pun tengok sembahyang ni tujuannya apa? Mencegah kemungkaran. Tapi tak cegah lagi, maka gandakan pemahaman kita tentang solat. Solat sebenar dia akan menghalang saya buat kemungkaran. Sampai hari ni mungkar masih saya buat, maknanya solat saya belum kuat. Maka ilmu kita belum capai hakikat. Sampailah saya benar-benar dengan solat yang saya tunaikan mampu meninggalkan maksiat. Tak kira maksiat namanya mulut ngumpat ke, maksiat namanya pandangan melihat yang haram, apa bentuk pun. Tetapi kita nak kata murajaah balik, review balik ilmu yang saya dah tahu. Kalau sebut ilmunya ialah bertolak ansur, sejauh mana saya ada tolak ansur lagi? Dalam niaga ke, dalam muamalah, ada tak tolak ansur? Kita dah belajar ilmu kelebihan orang tolak ansur. Tidak ada orang yang mengurangkan dunianya kerana tolak ansur, melainkan Allah akan menambahkannya. Kita kalau kurang dunia kita sebab tolak ansur orang, kurang dunia kita, melainkan Allah tambah. Kita beli berapa ni? Penjual tengok ni RM100 seposeng. RM100 seposeng ha? Ya, RM100 seposeng. Tak boleh tolak ansur ke seposeng? Tak boleh, seposeng saya nak. Kalau dia mengambil kesempatan, mudah je, tak apa, bayar RM100 je. Maka dia nampak rugi seposeng, tapi dapat kelebihan banyak. Tapi tak ramai orang sanggup. Kena pula kita dah ikut sistem, cara sistem supermarket, sistem pasar raya yang memang jenis keras, tak ada nyawa. Barang banyak tu lah. Nak beli tunggu diskaun akhir tahun baru boleh. Tapi bila muamalah jadi macam robot, tak ada keberkatan. Muamalah ni satu ujian untuk kita dapat pahala. Ujian kita beli ayam, ujian untuk dapat pahala. Berapa ayam seekor? Ni RM15.5. Tak apalah, RM15 je. Begitu kita dapat pahala. Kalau muamalah keras macam robot, tak ada pahala. Tak ada yang mendapat keuntungan sebenar. Tetapi bila kita belajar ilmu tolak ansur, mudah ilmu tolak ansur. Orang beli 3, saya bagi 1. Hadiah ni 1, ni bagi hadiah ni sikit. Itu muamalah yang kita takkan rugi dunia kita. Walau zahir nampak rugi, itulah ilmu sebenar. Yang disebut sebagai toleransi atau disebut sebagai rahimallahu mura'an samhan. Allah merahmati orang yang samhan, yang bertolak ansur. Sebab tolak ansur ni maksudnya tuan-tuan ialah memudahkan orang lain. Walau sikit kita mudahkan orang, Allah suka.
Kita mudah orang sikit. Apalah siling-siling, skeleng tak ada tak apa, bayar ni je. Kita dah mudahkan dia. Kita dah mudah dalam semua benda. Kalau manusia, siapa pun yang mudahkan orang lain, Allah mudahkan dia. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, man yassara mu'sirin yassarahu Allahu alaihi. Siapa yang mudahkan orang susah, Allah mudahkan dia. Dan kadang-kadang kalau kita tengok, kenapalah hidup saya susah sangat, nampak macam susah. Baik, kalau awak nak suruh senang, awak mudahkan orang lain, awak akan senang balik. Saya rasa macam susah. Nak potong kereta orang pun susah. Nak potong kereta, orang tak bagi potong. Awak bagi orang potong awak dulu, nanti awak dapat potong orang. Awak mudahkan orang. Jalan raya kita mudahkan orang. Dia orang nak keluar simpang, kita keluar, mudahkan. Nanti kita pun mudah. Kalau kita pun tak nak, saya tak nak mudahkan orang, maka kita pun nanti susah nanti. Saya nak hong orang, nanti kita pun dihong juga, sama. Maka dalam ilmu yang kita sebut hakikat, yang kita belajar tentang satu toleransi, konsep kita, tuan-tuan sekalian, mudahkan orang semampu kita boleh. Yang kedua, beri manfaat pada orang semampu kita boleh. Yang ketiga, gembirakan orang semampu kita boleh. Yang keempat, jangan mudaratkan orang semampu kita boleh. Ini 4 ilmu muamalah dengan orang. Ini semua disebut dalam hadis Nabi SAW. Kaedah mudah. Kalau kita buat macam tu, Masya Allah, hidup kita ni macam tak ada bebanan dengan orang. Tapi kalau kita macam payah, nak mudahkan orang pun payah, nak gembirakan orang pun payah, semua benda payah, kita takkan jumpa benda tu dalam hidup kita. Kalau orang, saya katakan dia boleh mudahkan orang, seorang yang kita katakan dia boleh gembirakan orang, dia boleh manfaatkan orang, dia boleh elak mudarat dia sampai ke orang. Orang ni Masya Allah, dia benar-benar jadi orang atas dunia ni. Orang, maksudnya orang yang menikmati kebahagiaan. Tapi kalau kita, tuan-tuan, hidup tak pernah beri manfaat, walau berilmu ni tak ada manfaat orang dapat. Hidup tak pernah gembirakan orang, walau ilmu dia ajar gembirakan orang. Bila Rasulullah ditanya apakah amalan yang paling baik, mengembirakan. Idkhalus surur ala akhikal muslim, kamu gembirakan saudara kamu. Gembirakan. Allah suka sangat orang gembirakan. Siapa yang gembirakan orang, Allah gembirakan dia. Dan orang ni kadang-kadang tak payah tengok orang jauh pun, orang dekat je, anak-anak kita. Tu kita beli mainan anak-anak kita tu, kita gembirakan dia, kita pun dapat kelebihan banyak, rezeki murah. Ni anak nak beli mainan satu, tak kasi. Tu anak muka ketak, tak pernah gembirakan anak. Gembirakan anak kita, gembirakan isteri kita, gembirakan suami kita, gembirakan adik-beradik, maka Allah akan gembirakan kita. Ini 4 muamalah ilmu ataupun ilmu hakikat dalam pergaulan kita dengan manusia. Mudahkan dia, manfaatkan dia, gembirakan dia, elakkan mudarat. Saya memang payah, 3 tu payah, nak mudahkan payah. Jangan beri mudarat pada orang. Macam mana saya tak nak beri mudarat pada orang? Dah tak ada cara lain, saya kena kurang gaul lah. Dan kalau itu je jalan kita, walaupun kita tetap berusaha nak buat 4-4. Saya kalau tengok orang ni, sasaran saya 4 benda ni saya nak buat ke dia. Biar bila dia duduk, saya dia tahu, dia tu jenis mudah lah. Dia tu suka gembirakan kita. Dia tu tak suka nyusahkan kita. Dia tu memang suka beri manfaat pada kita. Maka kita tahu, kalau saya katakan saya mampu buat macam tu, tuan-tuan mampu buat macam tu, memang kita benar-benar sentiasa dalam penjagaan Allah. Dan inilah disebut sebagai ilmu hakikat. Ilmu yang meninggalkan kesan dan bekas pada kehidupan, pada amalan kita. Tapi kalau ilmu masih belum tinggal bekas apa-apa, kita jangan cerita ilmu hakikat, makrifat, beripat, tak payah. Setiap ilmu ada satu tuntutan yang kuat. Sebab tu Syekh Abdul Qadir sebut muhasabah dengan setiap ilmu. Ilmu apa yang tuan-tuan dah tahu? Muhasabah. Dan macam nak terjemahkan dia di lapangan yang sebenar. Cuba terjemahkan sikit. Kalau kita secara i'tiyad, kata Imam Ghazali, i'tiyad, mana berterusan sikit-sikit, lama-lama kita mencapai kesempurnaan dia. I'tiyad, sentiasa sikit. Sebab apa nak baca ni? Bab tentang kesan zikir dan kita. Kalau saya zikir, apa kesannya? Kita zikir, kita zahirkan kesan tu. Kerana saya zikir, Ustaz, mulut saya ni nak ngumpat orang jadi macam benci sangat. Alhamdulillah, kesan zikir itu bagus. Sebab saya dah zikir-zikir ni, Ustaz, nak maki orang pun tak lalu, macam nak muntah maki orang ni. Maka zikir itu lebih bagus. Kita dah dapat kesan. Saya ni, Ustaz, alhamdulillah, lepas qiyam mulai rasa semangat untuk ibadat lagi kuat. Bagus, itu kesan. Itu kesan dia. Dia orang beriman, jangan biarkan ilmu tadi, umpama kita
curahkan air atas daun keladi, tak melekat satu pun. Kita umpama satu lapangan yang lapang, waktu datang turunnya hujan ilmu, maka kita menyimpan air lalu menyuburkan dan menumbuhkan tumbuhan dan menghijau pandangannya. Begitulah manfaat ilmu yang disebut ilmu hakikat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.